إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara menantikan masuknya solat fardu isya, serta dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita akan mengupas kitab empat penawar bagi hati, menghuraikan ni kitab penawar bagi hati, yang mana kita telah pun membahaskan pada kitab yang kedua pada menyatakan qalb, artinya jantung. Kita dah bahaskan itu sikit beberapa perenggan ni, dan malam ni kita akan sambung pada perenggan yang seterusnya, iaitu pada perenggan kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabbur dan riya. Apa itu takabbur, apa itu riya? Ya, dua-dua ini sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Takabbur ini ialah dia membanding-bandingkan, mengatakan dirinya lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain boleh buat begini, dia lebih lagi. Biasa kita jumpa orang macam ni dalam bab sembang ni. Kalau kita kata kita macam ni, tak, dia lebih lagi. Tak ada jumpa ada orang utara sebut sembang derah. Dia sembang derah. Dalam bab pun dia lebih. Ceritalah bab apa pun. Kita ceritalah tahun ni kita buat korban seekor. Saya korban seekor biasa. Saya paling kurang 2 ekor tu biasalah tu. 2 ekor lah saya lah. Macam tu. Dia akan lebih ni lah. Kita pun cerita kita macam ni lah, dia akan lebih lagi. Tu tak sembang derah. Pada hakikatnya tak begitu pun. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada apa-apa, dia akan menunjukkan seolah-olah dia ada apa-apa. Ini kalimah yang Ustaz Ismail Kamus Arwah lah, dia popularkan. Orang yang tak ada apa-apa, dia akan tunjuk macam dia ada apa-apa. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Orang yang ada apa-apa, dia tak menunjuk pun. Sebab dia dah ada, nak tunjuk apa? Benda tu untuk dia je. Jadi ni, takabbur. Semua lebih ke dia. Dalam bab ini dia lah hebat, dia lah ke depan. Dan juga riya, mempamerkan ibadahnya pada orang, mempamerkan ibadah pada orang. Riya juga bukan hanya bermaksud demikian. Riya juga muncul dalam hati kita ni, jantung disebut tadi ni, ialah bila mana kita bersendirian pun dia boleh ada perasaan itu. Riak dan ujub ni, riak dan ujub ni. Dia duduk persendiriannya, tetapi dia boleh datang sifat riak ni. Muncul juga. Macam mana? Dia buat ibadah seorang-seorang, dia baca Quran seorang-seorang. Mari ada dia dalam hati dia kata apa? Ini kalau dia orang tahu aku boleh hafal satu juzuk atau hari boleh habis, mesti dia orang kagum dengan aku ni tak. Dia mari ujub campur dengan riak. Dia nak menunjuk dalam hati dia lah. Jadinya gitu. Jadi riak ini dia bukan sekadar kita mempamerkan, tunjuk ke orang. Kadang-kadang dalam hati pun boleh kata, kalau lah ada orang tengok aku, kalau orang nampak aku buat benda ni, mesti dia orang respect dengan aku. Kadang-kadang hati kita pada macam tu kan. Kalau dia orang tahu yang buat ni aku ni, mesti dia orang respect aku. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Jangan letak dalam hati kita ni perkara-perkara yang dicela, kelakuan dicela. Seperti takabur dan riak.
dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri. Ya, sabar ini bukan sekadar ketika kita menerima ujian. Itu normal. Orang yang ditimpa ujian, bala tak, sakit, kesusahan, sabar. Ya, Allah uji kau ni, Allah sayangkan kau. Normal, biasa memang pun. Ya. Sabar yang kedua ialah sabar dalam mengharungi, dalam menguruskan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Nikmat kesihatan kita, ya, nikmat kekayaan kita, dalam menguruskan, tidak berboros, tidak gunakan nikmat sihat ini untuk tujuan yang tidak baik, untuk tujuan yang urusan keduniaan semata-mata tak. Tetapinya digunakan juga untuk nikmat yang sabar dalam menguruskan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat kesihatan, ya, nikmat harta, nikmat umur, ya, banyak Allah Ta'ala bagi. Yang ini kita tak sedar. Ya, kita tak sedar dalam bab menguruskan nikmat ni. Yang kita tahu bila sebut dalam bab sabar ni dalam bab musibah sahaja. Dan merendah diri kerana beberapa perkara. Kena ada sifat sabar dan juga merendah diri ni, ya, kerana beberapa perkara. Pertamanya, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang tersirat di hati kita. Ya, apa yang terlintas di hati kita pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab tu dalam hati, sebab tu, ya, seorang itu dalam bab ikhlas, kan? Dalam bab ikhlas khususnya, kita tak boleh nak mengukur nilai keikhlasan itu berdasarkan kepada perbuatan dia ataupun rupa dia tak. Muka ganas macam tak ikhlas, tapi rupanya dia ikhlas. Muka baik, dia dah nampak soleh, dia tak buat amal, tapi rupanya dia tak ikhlas. Kan? Sebab benda ikhlas ini ialah di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu bila cerita tentang bab ikhlas ini, makanya Iblis Laknatullah ini, dia dah berjanji kepada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Aku akan sesatkan anak-anak Adam. Aku akan tarik mereka seramai mungkin untuk ikut aku masuk ke dalam neraka. Tak kira lah kau siapa pun, hatta para Nabi pun kan diuji demikian tak? Para Nabi tak ada masalah lah tak? Kita cerita manusia biasa, orang awam macam kita ni. Tak? Kalau seorang itu ahli maksiat, dia tak risau. Apa yang dia nak, kekalkan. Biar orang ni konsisten dalam melakukan maksiat. Biar, tak ada masalah. Tak? Dia tahu dah. Orang macam ni kita jangan ni. Kita bagi dia konsisten cukup. Jangan bagi dia peluang dia buat kebaikan. Biar dia teruskan buat maksiat. Kekalkan dia cukup. Dia tak risau. Tak? Bagi orang yang ahli ibadah juga. Tak? Bagaimana cara nak tarik? Ini tadilah. Racun tadi tu. Sifat takabur. Sifat ujub. Sifat riak. Sifat sum'ah ni. Ya, perkara-perkara ini. Ini akan merosakkan ibadah orang yang mana dalam bab ibadah ni, inilah racun-racun yang dia akan suntik. Pada kita semayang, kan kita bukan maksiat tak. Kita bersedekah kan. Tapi semayangnya kita itu ada unsur riak. Nak tunjuk ke orang. Ya, baca Qurannya kita itu sebab riak. Tak, kita bersedekah ni dengan perasaan ujub. Orang semua bagi RM1, aku ni nampak RM10, biasa je, ini RM10, apa dah. Kan? Yang ni timbul ni gini. Ya, jadi inilah yang mana Iblis dia akan gunakan, syaitan ni dia akan dia tak kira. Kalau orang tu jauh ahli maksiat, teruskan kekalkan maksiat. Orang tu rajin ibadah, dia akan suntik racun-racun ini. Illa mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya Allah, aku surrender. Dia angkat tangan. Hamba yang beribadah dengan ikhlas, Iblis pun angkat tangan surrender, aku tak boleh buat apa. Orang macam ni aku tak boleh buat. Apa benda aku tak boleh ustaz. Nak suntik racun semua tak boleh. Semua tak jalan. Orang yang beribadah dengan ikhlas. Bagaimana dapat ikhlas? Semua perkara kita buat lillahi ta'ala.
Kita selalu sebut dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, segala urusan kehidupan dunia ku ni lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Itu je. Cuba ikhlaskan diri. Kadang-kadang kita tengah buat ibadat, dia mari perasaan kan, perasaan riak, wujud mari perasaan macam tu tau. Ini kalau orang tengok aku buat ibadat mesti dah istighfar banyak-banyak. Lepas tu dah setiap kali kita doa, selalu kita doa apa? Allahumma taqabbal salatana tamah kan. Ya Allah, kau terimalah kedua solat kami ni keseluruhannya. Kan? Atau selalu kita doa Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Semua doa. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ya Allah, solat kami, puasa kami, rukuk kami, semua ya Allah, kau terimalah ya Allah. Dan banyakkan istighfar. InsyaAllah sekiranya ada ibadah-ibadah kita yang sebelum ini yang tidak ikhlas, insyaAllah akan tekarlah. Tak ada masalah. Cuba ikhlaskan hati itu. Ini sebagaimana Allah Ta'ala kan. Kemudian yang artinya Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang dalam jantung kamu. Maka hendaklah kamu takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Dan yang kedua, kerana sabda Nabi SAW daripada hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa abasharikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abu Hurairah. Ya, artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menelek. Kan? Apa maksud telek? Telek tu perhati dengan rapat tau. Hati tengok mana ada kurang, mana dia punya ni. Kan? Dia menelek situ. Perhati dengan penuh, satu penuh minat, dengan penuh rapat-rapat lah, tengok betul. Kan? Macam kita kalau nak beli barang, cuba cari ya, pakaian ke apa saja, tengok mana cacat, dia cacat tak? Jadi orang telek kita. Tak, kalau orang yang ahli seni ni kalau pergi muzium lukisan ke mana ke, dia tengok lukisan tu, kita yang bukan ahli seni ni tengok lukisan biasa je lah. Biasa lah tengok gambar kebau, gambar apa, sama je lah. Kat tempat aku banyak kan. Tapi bagi orang yang seni, dia pergi tengok halus, kan, dia begitu halus seni, nampak macam real, seolah-olah hidup. Kan? Kalau lukis wajah orang tu, muka jerawat pun nampak. Dia boleh buat macam tu. Lukisan tu nampak hidup. Ini orang yang telek lah. Kita yang tak telek ni, biasa je, sama je lah. Jadi tu, Allah Ta'ala telek ni. Kan? Jadinya, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menelek ia kepada segala rupa kamu. Allah tak pandang, maksudnya Allah tak pandang lah. Allah tak telek pun rupa kita ni. Dan segala badan kamu dan juga tubuh badan kita ni, sihat ke, besar ke, mampu boleh angkat berat ke, boleh lari sampai 10-30 km dah. Tak pandang yang tu. Dan hanya menelek ia. Allah Ta'ala hanya perhatikan rapat-rapat kepada segala jantung kamu, hati. Allah tengok pada hati kamu, maka jantung itu tempat telek Allah Ta'ala. Sebab apa? Dari hatilah terbitnya nilai ibadah seseorang itu, nilai perbuatan seseorang itu. Dari hatilah terbitnya apa yang terbuku, dia akan zahirkan daripada hatinya, keluar melalui perkataan, keluar melalui perbuatan. Orang yang mana hatinya ni busuk ni lah, dia tengok orang lain kan dengan perasaan dendam, perasaan geram, dengki tak. Tengok orang dapat sedikit kelebihan, alah itu dapat duit mana duit kan. Ni dulu dengar-dengar dia judi ni, menang beli judi kan, bila dapat motor baru ni. Hati punya busuk, dia tak boleh pandang baik. Tak? Orang hantar lauk ke rumah pun macam tu juga kan. Lauk lebih pun hantar. Dia sebab tak orang datang, ramai datang rumah dia lah tu, jadi duit lauk dia lebih, dia hantar rumah kita. Tak betul juga, hantar. Tak hantar pun salah. Kan? Apalah jiran ya, buat kenduri ingat orang sebelah ni, ya, tak fikir langsung ke ni, ya? Tak. Jadi ada je, itulah manusia. Ya, seperti kisah Johar wan Nas tak? Kisahnya mana ya, seorang ayah dengan anaknya menaiki kaldai tak? Yang buat kaldai tu, cerita tu, kan? Ayah naik kaldai pun salah, ayah turun naik kaldai, anak naik kaldai pun salah juga, semua salah. Semua tak betul.
Sebab itulah dalam melaksanakan ibadah khususnya konsisten kita tak peduli pada apa orang kata. Ya. Sebab apa? Kalau nak ikut orang kata semua tak ke mana kita pun. Ya, yang penting kita fokus dan istiqamah buat. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat telik manusia. Maksudnya rupa ni manusia je tengok. Nak cantik ke handsome ke manusia je pandang, Allah tak pandang. Dan kita biarkan jantung kita kotor. Muka handsome lawa tetapi hati Allah busuknya, kotornya. Kan? Tak boleh tengok orang ada kelebihan sikit. Kan? Jantung kita kotor, berlumpur dengan segala sifat kecelaan, sifat-sifat mazmumah. Kan? Sifat-sifat mazmumah. Nah, tuan-tuan, Abu Jahal dia tu handsome tau. Kan? Abu Lahab tu handsome tau. Jangan kita fikir Abu Lahab tu muka huduk. Ya? Abu Lahab, isteri dia siapa? Ummu Jamilah, satu cantik. Orang yang mana? Orang yang handsome. Abu Jahal, orang yang cerdik. Dia sebelum nama dia Abu Jahal, dia Abu Hakim. Abu Jahal ni bapa kejahilan. Abu Hakim bapa kecerdikan. Sebelum jadi Abu Jahal, dia beli gelaran Abu Jahal, dia Abu Hakim, bapa yang cerdik. Orang yang cukup cerdik pandai. Tak? Tapi sebab perbuatan dia tu, yang dia bunuh kes, dia bunuh Sumayyah tu, dia terus hina dia. Jadi Abu Jahal. Abu Lahab. Kan? Wajahnya yang handsome, kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Kan? Tapi Allah cela dia, Allah celakakan dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kan? Abu Lahab ni maksudnya Allah Ta'ala akan dengan dia ni dicelakakan dan juga celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab ni. Dan Allah Ta'ala, walaupun muka dia handsome, walaupun dia ni orang kata sempurna, tetapi hati busuk, Allah tak pandang. Kan? Maka Allah Ta'ala tempelak lagi, Allah Ta'ala celakakan dia lagi. Kan? Ini dah. Ya? Abu Lahab, Abu Jahal ni. Bukannya kita bayang bila sebut watak Abu Jahal tu macam Sarid Dul ke tak? Terbayang muka tak handsome ingat tak? Terbayang macam muka siapa tak? Orang yang handsome. Kan? Orang Quraisy. Kan? Tapi ini sebab perangai yang huduk, busuk, Allah Ta'ala hina orang macam ni. Jadinya, ya, yang ia tempat telik bagi Tuhan kita, iaitu sifat hati ni tempat Allah Ta'ala telik. Sebab tu jangan kita buat perkara-perkara yang kotor, yang berlumur dengan segala sifat kecelaan. Bahkan sayugia bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Kata pengarang, kita lebih perlu banyak menghiasi hati kita berbanding dengan wajah kita. Maksudnya hiasi hati kita ni dengan ibadah, dengan zikir, dengan zikrullah, ingat pada Allah. Kita kena bersihkan hati kita dengan banyakkan istighfar. Cara bersih hati gitu. Kan? Kalau kita baca di awal tajuk ni pun, dibahagikan hati itu kepada dua. Satu jasmani, satu rohani. Yang kita nak bicara sekarang hati dan lambat rohani, kerohanian, benda yang tak nampak, latifah, benda yang halus. Nah, jadinya bersihkan hati ini dengan banyakkan istighfar. Ya? Bagaimana kita nak bersihkan hati kita lagi? Banyakkan menangis. Mengalir air mata kita tak? Makanya kalau tak boleh menangis, buatlah menangis. Kan didik hati kita tak? Bagaimana kita nak boleh menangis tuan? Bila mana kita duduk bersendirian, kita cuba kenangkan saat kita mati nanti. Adakah kita mati dalam keadaan husnuzon, dalam keadaan yang perakhiran yang baik, ataupun su'uzon, dalam perakhiran yang buruk. Kita kenangkan balik, di akhirat esok dalam keadaan suasana kelam kabut di akhirat, di mana kita? Di mana kita satu hal. Di mana anak isteri kita ketika itu? Kita sebagai ketua keluarga tak? Aku sebagai pemimpin kan, dalam keluarga aku ni, mana isteri aku? Mana anak aku ketika nanti? Bila kita kenal tu balik, ya Allah, dengan amalan tak berapa nak banyak ni. Kan? Dengan ada masalah hati ni, ya Allah, insya-Allah orang yang ada macam ni, dia ada fikir akhirat, insya-Allah selamatlah. Dia tak fikir dunia dah. Bukan dunia semata-mata kan. Dan yang ketiga, bahawasanya ya, jantung itu raja bagi segala anggota. Dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Kalau kita pentingnya hati. Kan? Setiap perbuatan pergerakan itu dia daripada hati. Ya, nanti dibimbing oleh akal. Kan akal bukan pandu dia. Akal yang tukang keritnya.
Ya, mari pada hati dulu. Kalau dia benci seseorang itu, dia akan create apa benda, bagaimana cara dia nak bagi orang tu kena naya dengan dia. Ya, kalau dia suka seorang tu, bagaimana cara dia nak tarik perhatian orang tu supaya suka dengan dia. Kan? Daripada hati ni. Sebab tu hati kita kena bersihin, tuan. Kan? Sebab tu tak penting pada rupa tadi Allah sebut tak. Ada orang yang mana rupanya Alhamdulillah sempurna, tetapi bila mana dia bercakap je, orang dengar pun sakit hati, orang dengar pun sakit telinga. Kan? Bukan sebab dia menjerit, dia tak menjerit, dia cakap slow, relax dengan tone yang rendah, tetapi perkataannya itu menyakitkan hati dengan penuh unsur perli, dengan unsur menghina, merendah-rendahkan orang. Dia tak peduli orang lain. Maruah orang dia tak peduli, jadi aku dapat lepas puas hati aku, dia kata. Ada orang tu ni, orang dia kata apa, alah dia ni mulut dia jahat tapi hati baik, dia tak jadi ni, tuan. Kan? Mulut dia ni jahat tapi hati tak. Sebab segala yang terbit daripada mulut ni, lidah ni, dia akan datang pada hati tu. Konon-konon dia boleh kata hatinya baik. Dia akan datang pada hati, dia mula dari hatinya itu. Kan? Cumanya mungkin dia ada kesempatan untuk melakukan keburukan disebabkan mungkin ada orang-orang tertentu. Makanya hanya mulut dia bercakap. Kan? Jadi semua datang pada hati juga. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota. Dan apabila jahat ia, nescaya jahat segala anggota. Tu cakap tadi. Kalau orang boleh kata, dia ni mulut je jahat. Kan? Jadi tak tally lah. Tak tally lah dengan apa yang disebutkan Nabi SAW. Inna fil jasadi mudaratan idza saluha jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Rawahu Shaykhan an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Artinya bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Apabila baik ia, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Rasulullah sebut, kalau ni baik, semua akan jadi baik. Perkataannya baik, perbuatannya, semua akan jadi baik. Jadi macam mana orang boleh kata, boleh kontra dengan apa yang Rasulullah sebut. Kan? Dan semuanya itu, makanya nescaya binasalah. Kalau apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Jadi jaga-jaga, dan iaitu jantung. Jantung, dan apabila baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Jadi peliharalah hati. Bagaimana antara nak jaga hati ni? Kita nak masukkan sifat tawaduk dalam hati kita. Dari sebab qanaah ni merasa cukup ialah dengan mana, bila mana kita melihat, kita rasa kita lebih. Kita kan tanamkan, dah aku tak baik mana, ada orang lagi baik pada aku. Kalau aku rasa aku ni kaya, ada orang lebih kaya pada aku. Jadi akan timbullah perasaan tawaduk, qanaah kat situ. Kalau kita rasa kita kekurangan, kita ni miskin, ada orang lebih miskin pada aku. Kalau kita kata sakit, ada orang lebih teruk lagi sakit pada aku. Jadi ini kita akan melahirkan perasaan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau dalam hati kita, bila mana kita kata kita kaya, kita nak lebih kaya pada orang, makanya datanglah sifat tamak. Bila mana dia sakit, dia lah paling teruk sekali lah. Orang lain tak ada dah, padahal sakit tak tahu mana pun. Nak ikutkan Nabi Ayub, sakit lagi teruk. Sampai dah kena duduk kat tempat tong sampah Nabi Ayub. Maksudnya tak ada orang lagi macam Nabi Ayub lah. Tapi ujiannya begitu berat lah. Sebab tu di akhirat itu tidak ada alasan untuk orang tidak taat perintah Allah. Kalau dia kata, ya Allah aku disebut dulu, ya Allah di dunia ni urusan negara lah, urusan semua aku buat, ya Allah. Tak ada semasa nak taat perintahmu, ya Allah. Engkau fikir engkau punya sibuk. Tu hamba aku tu Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman lah. Dia bukan setakat menguruskan dunia tau. Dia bukan setakat menguruskan manusia tau. Semua makhluk bawah dia. Binatang, haiwan, jin, semua bawah takluk Nabi Sulaiman AS. Dia okey je boleh taat perintah aku. Engkau pula kata sibuk sangat. Dia bukan benda apa sangat pun. Buat sibuk. Kalau kita kata kita sakit, Nabi Ayub lagi teruk sakit.
Tak. Kalau kita kata sibuk dengan jawatan apa semua dah, tu Nabi Yusuf alaihissalam jadi Menteri Kewangan, uruskan satu negara, relax ya. Nah, maksudnya ada juga masa untuk ketaatan. Nabi Yusuf alaihissalam mengurus negara, Nabi Zulkifli alaihissalam menguruskan negara, Nabi Daud alaihissalam menguruskan negara. Semua pemimpin ni. Okey je, masih dapat tayang perintah aku. Jadi apa alasan kau yang kata tak boleh ingat ni? Nah, jadi itulah. Ya. Kemudiannya, dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian, sifat-sifat mahmudah seperti iman dan ma'rifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi penaruhnya yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru. Ya, seteru hati kita ni apa ni? Kalau kita dah jaga hati ni dia dua tempat tuan-tuan. Dia sama ada kebaikan ataupun keburukan. Dia tak jadi dua-dua. Ya, tempat itu. Kalau kita masukkan akhirat dalam hati kita, dunia akan keluar dan dunia akan ikut patuh pada kita. Tapi kalau kita letakkan dunia dalam hati kita, makanya akhirat akan keluar tinggalkan kita. Hati ini juga ibarat bahtera yang berlayar di lautan. Selagi mana air tak masuk dalam kapal dia, maka tak tenggelam kapal tersebut. Dia akan terus berlayar walaupun di lautan Hindi ombaknya begitu besar tak. Dia terlayar relax ya. Sebab air tak masuk dalam. Tapi kalau air dah masuk dalam kapal, maka tenggelamlah kapal tu. Macam kapal Titanic tak? Duduk 1000 meter, 4000 meter ke bawah kan. Oh, tenggelam dalam kan. Sampai sekarang tak boleh masuk kan. Tak nak tengok secara fizikal pun tak boleh tak. Tu yang kata yang bot Titan masuk alam meletup kan, punya dalam kan. Oh, maksudnya dia laut ni, kita ni dekat 1000 liter bawah, kita dekat berapa ratus meter, 1 meter je boleh. Lebih daripada tu kita tubuh badan masih tak mampu nak menampung kan. Kapal selam tak boleh kan, dia turun ni sebab kepadatan yang begitu padat sangat, tepu sangat, makin dalam makin kuat tekanan dia kan. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu kan, kita bila mana 1000 meter ke bawah, cahaya dah tak sampai, dah gelap, jadi gelap. Allah Ta'ala bagi perumpamaan kan tentang ni, tentang gelapnya lautan ni. Allah Ta'ala kata apa? Ya, lautan ni Allah Ta'ala bagi tahu dia sebenarnya dalam lautan ni dia berombak. Dia ada dalam laut dia ada ombak. Ya, kita ingat atas je ombak balang. Dan manusia ni lagi dalam laut tu lagi gelap dia. Itulah ibadat Allah Ta'ala umpamakan orang-orang yang jauh pada Allah, orang yang kufur perintah Allah ni. Mereka ni ibarat mereka yang duduk dalam kegelapan, yang mana dalam laut yang gelap ni Allah bagi perumpamaan. Tangan kita sendiri kita tak nampak. Begitu gelapnya lautan ni. Kan? Inilah orang yang bila jauh pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi dia cahaya pun. Teruskan dia dalam kegelapan. Malang orang macam ni. Dan Allah Ta'ala guna perumpamaan macam tu. Ya, jadinya seteru hati ni apa? Iaitu syaitan. Ya? Syaitan inilah seteru hati kita. Jangan kita biarkan syaitan berduduk dalam hati kita. Sebab syaitan ni dia boleh bergerak dalam darah kita kan, dia boleh masuk celah ni. Maka itu banyakkan, bila mana banyakkan beribadah, banyakkan istighfar ni, ya, makanya kita dapat hindari daripada gangguan syaitan ni. Dan yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan, hati kita ni. Ya, dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Tempat jantung ni juga kan, nak buat kebaikan, kita niat dah baik nak buat, tapi time kita nak buat tu kita dah rasa ragu-ragu dah kan, nak bagi tidak, nak buat tidak, nak bagi tidak kan, dia akan datang macam tu biasa kan. Kita nak bersedekah ni, biasa sedekah RM1, tiba-tiba hari ni baik nak bagi RM50, baik pula hari ni sebut, tengok-tengok ada lebih sikit duit, rezeki lebih nak bagi, time niat tu dah okey lah, nak okey nak bagi RM50, tapi kita selut nak masuk dalam, kau fikir balik ni 50 tau. Bukan RM1 ni 50, kau fikir balik. 50 ni macam-macam benda kau boleh buat ni. Dia akan datang macam tu. Sebab tu bila mana kita dah niat buat baik, pejam mata, tepuk jalan terus buat ya. Sebab apa, dia akan datang, mesti akan datang. Kalau nak buat kebaikan, confirm. Nak mari masjid pun samalah, gitulah juga. Rasa cuaca macam tak baik lah, hujan nak, ada alasan tak boleh mari masjid lah. Pada tak apa pun, hati tu kan dia akan datang. Nak buat kebaikan memang macam tu. Dia berperang dengan hawa nafsu.
maka akal itu menyeru kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru kepada kejahatan, maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran. Inilah bila mana hati yang keras ini, dia susah nak terima kebaikan. Sebab apa? Orang yang hati keras ini, dia hati keras ni sebab apa tuan-tuan? Sebab satu, dia kurang menangis, dia kurang muhasabah diri. Dia rasa ibadah dah cukup. Aku dah konsisten jaga solat 5 waktu berjemaah, aku dah konsisten buat jendah. Pada dia cukup. Maksudnya orang lain semua tak nak, kau jangan tegur aku lagi dah. Aku dah jaga sembahyang semua dah okey, jangan pandai-pandai nak tegur aku. Dia bagi macam tu. Datang sifat macam tu. Macam inspektor perempuan tu lah. Baru pakat inspektor percubaan je pun. Ingatkan agak besar sangat. Contoh je tak. Ni contoh je tak. Dia akan datang macam tu. Berasa besar sangat dah. Dan sama juga, kita pun tertipu macam tu lah dengan ibadah. Jangan tertipu dengan ibadah. Kita perasan bila kita dapat solat fardu 5 waktu berjemaah, kita dah rasa ni, kita dah tahu, aku ni dah pun syurga ni pun, nanti dulu. Selagi mana hati kita tak ikhlas kerana Allah, jangan kita mimpi lagi. Kita duduk buat ibadah hari ni, duduk sanggup, duduk lengoh lutut, duduk dalam kuliah ni sebab apa? Sebab kita nak redha Allah ya. Nak kata faham, tobat tuan-tuan. Kalau saya buat ujian minggu depan, pakai tak mari lah. Dan tuan-tuan, minggu depan saya buat ujian ya. Jadi kita ada periksa ya. Sebab untuk mata pelajaran minggu ni, saya akan tanya minggu depan tuan-tuan. Jadi buat persiapan. Kosong lah. Tinggal bilan pun terpaksa sebab dah azan nanti. Kalau tidak habis. Itu ya. Orang belah lah. Tapi kita duduk sanggup, kita lenguh lutut sebab kita nak Allah Ta'ala pandang kita je. Duduk dalam majlis ilmu ni, Allah pandang kita dan malaikat doakan kita. Dan juga malaikat doakan kedua ibu bapa kita. Itu je. Duduk dalam majlis ilmu. Nak kata faham sangat tak adalah faham pun tapi itu dah kata kita nak itu dah dapat faham, alhamdulillah. Dapat amal lagi bagus lah. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni iblis ya. Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam AS dan membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Sebab apa iblis ni terkabur? Ada sikit je sifat takabur dalam hati kita, walaupun sebesar zarah, tak layak untuk syurga. Walaupun dahi kita hitam, walaupun kita punya orang kata air mata bertakung tak, tapi ada sifat takabur. Aku takabur, aku lebih baik daripada engkau. Ana khairum minhu. Kita bandingkan kita lagi bagus. Engkau takat semayang macam ni, tak payahlah nak banding, tak payah nak tegur aku lah. Jaga-jaga sikit tuan. Kan? Engkau takat mengaji macam ni, tak payah nak tegur aku lah. Kan? Kau siapa ni? Jadi hati-hati sikit. Perkataan itu nanti menjauhkan kita daripada syurga. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan, maksudnya penulis ni lah, sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab, kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Pertamanya yang akan kita bahaskan nanti dalam kitab ini, tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan ialah sangat loba atas makanan, maksudnya banyak makan. Antara penyebab kerasnya hati. Kedua, sangat loba atas berkata-kata, bercakap tentang perkara yang tidak berfaedah, merapu-rapu je nak, meraban je nak. Ketiganya marah. Marah apa kita akan bahaskan nanti. Yang keempatnya dengki. Kelimanya kikir dan kasih akan harta. Yang keenam, kasih akan kemegahan, suka bermegah-megah. Ketujuh, kasih akan dunia. Dalam Rasulullah sebut ini penyakit wahnun, kasih akan dunia. Yang kedelapan, membesarkan diri. Dan yang kesembilannya ujub. Yang kesepuluh, riak. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi
jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kerana firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, artinya sungguhnya dapat kemenangan yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Maksudnya orang yang berjaya bersihkan hatinya, Allah Ta'ala telah menjanjikan pada dia kemenangan. Maksudnya dia telah berjaya menundukkan nafsunya, dia telah berjaya menjauhkan, melindungi diri dia daripada gangguan syaitan, daripada iblis masuk ke hati dia lah, daripada syaitan lah. Kan? Masuk ke dalam hati dia ni. Dia telah berjaya bila mana dia ada sifat-sifat mahmudah tadi. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmizi daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Artinya at-tuhuru syatrul iman, artinya bersuci itu separuh daripada iman. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia bersihkan hati dia daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Allah tak suka orang yang bersifat hasad. Allah tak suka orang yang bersifat orang yang riak, bongkak, takabur, ujub ni. Allah tak suka. Maksud tak suka tu bukan tak suka macam kita tak suka makan benda-benda makanan tau kan. Allah tak suka benci lah. Benci tu perbuatan yang haram. Kan? Jadi kalau kita buat juga jatuh pada haram. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih ia akan dia. Maksudnya apa yang Allah kasih. Sebab tu wa ma amartukum fa'tu bihi wa ma nahakum fantahu bihi. Apa yang dituruh maka buatlah engkau. Dan apa yang dilarang oleh agama maka tinggalkanlah, jauhkanlah engkau. Maka membersihkan itu setengah iman. Maksudnya bersihkan hati ini separuh pada iman. Sebab tu kebersihan itu bukan sekadar kebersihan fizikal. Betul, kita kena jaga kebersihan fizikal kita lah. Nak datang ke masjid pun sendiri, kita mandi dulu, pakai pakaian yang baik-baik, berwangi-wangian, itu fizikal. Tapi kalau nak bersihkan hati ini, ikhlaskan kerana Allah SWT. Mari ke masjid, niatkan lillah ta'ala je. Tak ada tujuan lain lagi lah. Kita buat ibadah pun lillah ta'ala lah. Tidak ada niat lain. Seperti menghiasinya itu setengah iman, dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna. Maksudnya bila mana kita ini telah menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, yang mana Allah suruh kita buat apa? Sifat rendah diri, sifat toleransi, prihatin, tolak ansur, qanaah, merasa cukup, zuhud. Sifat zuhud ini iaitu kita ini dalam menikmati, dalam mengurus dunia ni berpada-pada dengan apa yang ada. Sifat zuhud ini maksudnya dunia tak masuk dalam hati dia lah. Selagi mana orang dapat menguruskan dunia di tangannya dan dunia ni tak masuk dalam hati dia, insya-Allah dia tidak akan tenggelam dengan dunia. Dan dapat macam ni sebab kita tak nak jadi macam iblis. Tadi dah baca ayat tadi, bila Allah perintahkan iblis suruh sujud pada Adam. Sujud itu bukan masuk sujud dalam bentuk kita takwil dia dengan tabik hormat, rukuk tak, sujud lah. Sujud lah, macam kita sujud lah. Allah Ta'ala perintahkan. Kenapa iblis tak nak sujud? Dari segi positifnya konon, nak kata bahawa iblis dia takkan sujud pada makhluk lain kecuali Allah. Segi positifnya lah. Tapi tak betul. Sebab bila perintah Allah, apa saja perintah walaupun menyalahi akal fikiran, kita kena buat sebab itu perintah. Seperti mana Nabi Ibrahim AS diperintah menyembelih Nabi Ismail AS. Sembelih betul. Tapi Allah itu bukan maha zalim. Allah gantikan dengan kibas. Sebab Allah nak uji je pun. Jadinya iblis ini bukan sebab dia tak nak sujud tadi, konon-konon sebab dia hanya sujud pada Allah, tak. Tapi sebab ada sifat takabur. Sebab Allah dah test dia lah. Allah tanya dia, kenapa kau tak sujud? Ingatkan tadi, orang bersangka baik. Oh, iblis ni bagus. Sebab apa? Dia ni tak nak sujud selain pada Allah.
Tapi bila Allah tanya sini, kenapa engkau tak nak sujud pada Adam? Apa dia jawab? Ana khairum minhu. Oh, tu pasalnya. Dia kata apa? Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api. Dia kata api itu lebih mulia daripada tanah. Dan dia ni dicipta pada tanah. Tanah yang hitam, yang busuk. Takkan api nak sujud pada tanah? Apa hal? Oh, itu jawapannya. Jadi hilanglah sangka baik tu. Ya. Ada orang yang bersangka baik dah konon. Dia kata, tak, Iblis ni seorang yang berprinsip. Dia tak nak sujud selain pada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala tanya dia sendiri, rupanya bukan sebab dia berprinsip, tapi sebab ada sifat takabur dalam diri dia. Jadi dengan atas sebab takabur tadilah Allah Ta'ala laknat dia, Allah Ta'ala halau keluar dari syurga, Allah Ta'ala turunkan pangkat dia, habis dia dilaknat sampai dari kiamat. No. Oh, jadi bahaya tuan-tuan nak. Kita minta jauh pada ni. Kita tak naklah, biarlah kita ni bukan orang jahat pun. Tak, bukan ada orang kata buat maksiat dosa sebesar baliknya sebilah menjauh kita tak buat. Tapi kita bimbang ya dengan takut yang ibadah-ibadah kita ni yang tak banyak ini disuntik pula dengan racun riak, disuntik dengan racun ujub ni, kita rasa kita bimbang. Kita tak sedar. Dan kita tak sedar bahawasanya kita telah diracuni dengan riak. Datang ke masjid rupanya nak menunjuk orang. Kan? Rajin solat sebab apa? Nak bandingkan diri dengan orang. Aku rajin sembahyang, aku tak rajin sembahyang. Kan? Betul tuan-tuan, ujian kita pun tuan-tuan dengan jiran-jiran kita lah. Jadi kita doakan. Tak, mungkin alhamdulillah kita dapat istiqamah datang ke masjid, tapi mungkin jiran-jiran kita tak dapat datang. Sebab apa? Sebab kita tak doakan dia. Jadi kita kena doakan. Tak? Apa doa kita? Kadang-kadang kita lalu depan rumah dia tak? Dalam hati kita, ya Allah, kau bagilah hidayah pada jiran aku ni. Sebut nama dia sekali tak? Bagilah dia peluang untuk datang juga ke rumahmu, ya Allah. Seperti mana kau bagi peluang aku datang ke rumahmu, ya Allah. Tak? Jangan adalah hati kita meletakkan bahawasanya, apalah. Kan dah tua-tua pun tak sedar diri, tak reti-reti mari masjid lagi tak? Jangan macam tu tuan. Tak? Selalu depan masjid kita je, yang mana jarang mari masjid ni, doakan dia. Doakan. Doa tu free tuan-tuan. Dengan asbab kita doa nanti, tuan-tuan, dia boleh beramal, dia terbuka hati datang ke masjid. Tuan-tuan fikir tengok. Solat dia, Quran dia, sedekah, apa saja yang dia buat, asbab doa kita, semua masuk akaun kita. Kita tak sedar pun. Tak? Di akhirat esok, bila kita tengok akaun pahala kita, mana mari banyak macam ini. Kita pun pelik lah. Aku dulu tak adalah. Bukan yang ustaz mengajar ke depan kan. Aku biasa je. Tapi rupanya doa kita tu Allah makbulkan. Kita doakan pada jiran-jiran kita, saudara kita tak. Mari peluang untuk mari datang masjid. Dengan asbab doa kita dia datang tuan-tuan. Akaun kita penuh tuan. Dan benda free je tak. Kita tak jumpa dia pun, kita tak cakap pun depan dia. Kita tak cakap depan dia. Marilah masjid, tak cakap pun. Tapi kita doakan dia. Tak? Alhamdulillah nak. Lagi tu lagi bagus tuan-tuan. Ya, itu selesai tuan-tuan, kita membahaskan tentang bab hati, jantung. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada bab yang pertama, iaitu pada menyatakan syarah at-ta'am. Artinya ya, sangat loba atas makanan. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kurang asyik ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma wa zuhna fahma wa amalan ma'mula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.